Sebenarnya Pakatan Harapan ini, yang paling penting dalam keadaan kita sekarang ini adalah kita harus, kekal mempunyai muafakat yang baik keyakinan sama parti dalam Pakatan Harapan dan saya fikir itu antara teras yang kita bina. Karena kalau untuk berdepan dengan, lawan politik kita, memang kita harus, mempunyai satu kesepakatan yang tinggi. Karena kelebihan yang ada pada Pakatan Harapan adalah kita pernah memimpin, 22 bulan dan, dulu-dulu saya sebelum, saya memimpin, negeri Melaka, kita banyak buat kajian kepada rakyat terutamanya di kalangan masyarakat Melayu, termasuk di kalangan masyarakat Cina dan juga masyarakat, India di Melaka ini. Sebenarnya kebimbangan rakyat untuk orang Melaka ni lah. Dia tidak pernah ada satu kerajaan selain daripada kerajaan Barisan Nasional. Jadi dia tidak akan ada perbandingan dan kebimbangan dia cukup tinggi, terutamanya termasuk kepada orang Cina. Dia bimbang sebenarnya kalau ambil satu kerajaan yang mempunyai satu risiko yang besar. Jadi walaupun kerajaan yang sedia ada itu dilihat macam Barisan Nasional, mungkin ada isu-isu melibatkan integriti, isu-isu melibatkan pentadbiran yang tidak adil dan seumpamanya, tetapi dia tidak mahu mengambil risiko itu. Tapi bila kita sudah mentadbir 22 bulan, satu kelebihannya adalah rakyat boleh buat perbandingan. Apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan apa yang dibuat oleh Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional di peringkat negeri. Dan daripada perbandingan ini dia sebenarnya memberikan sesuatu yang agak positif kepada Pakatan Harapan. Cuma macam saya sebutkan tadi adalah kita di Pakatan Harapan itu mesti mempunyai satu kesepakatan yang kuat dalam kita menyampaikan mesej kepada rakyat. Hari ini kita menjadi pembangkang, kita harus kekal melaksanakan semak dan imbang dengan isu-isu yang kita bangkitkan. Jadi keyakinan rakyat ini yang akan memberikan suatu yang penting dalam kita memastikan bahawa kita boleh memenangi pilihan raya dan juga mentadbir kerajaan negeri Melaka pada masa akan datang. Jadi apakah kekuatan Pakatan Harapan Melaka berbanding dengan Perikatan Nasional Melaka? Dia kalau kita lihat memanglah kita pernah mentadbir kerajaan ini dan itu adalah satu kelebihan ataupun suatu sebab Perikatan Nasional dia tak pernah mentadbir kerajaan Melaka. Yang ada adalah Barisan Nasional dulu. Jadi kita boleh lihat bahawa kelebihan Pakatan Harapan adalah dia pernah mentadbir kerajaan dan dia mendapat satu penilaian yang agak baik juga dengan dasar-dasar yang telah dibuat. Sebab itu saya fikir itu adalah sebahagian daripada kelebihan kita berbanding dengan pilihan raya sebelum daripada di pilihan raya yang ke-14 itu kita datang tanpa ada pengalaman, melainkan sentimen untuk menolak Barisan Nasional. Tapi untuk menghadapi pilihan raya ke-15 kita datang dengan beberapa pelaksanaan yang telah kita buat kepada rakyat itu dan saya yakin bahawa kesannya boleh dirasa sehingga hari ini beberapa dasar yang telah kita tinggalkan dan saya fikir ini baik untuk Pakatan Harapan itu untuk kita menghadapi pilihan raya akan datang. Memanglah kalau kita lihat bila kita dapat kerajaan pada PRU yang lalu kita mempunyai kerjasama dengan Bersatu dan kita tahu bahawa dengan kerjasama itu kita dapat kerajaan, itu kita tak nafikan dan kita tidak mempunyai majoriti mutlak dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Dan sebenarnya bila kita menghadapi pilihan raya yang lalu, kita memang tidak mempunyai suatu jangkauan bahawa kita akan dapat negeri Melaka itu sebenarnya. Kita sebenarnya bila kita semak dan kita rancang bukan mudah. Bukan dalam penarifan saya pun tak terfikir bahawa saya jadi ketua menteri masa tu sebab kita tidak pernah merancang itu. Kita tak pernah berfikir tentang calon ketua menteri, tak pernah kita bincang. Kita tak pernah bincang siapa nak jadi exco, kita tak pernah bincang. Cuma yang kita yakin bahawa kita memang mempunyai beberapa idea yang baik kalau kita diberikan kemenangan. Sebab itu kita memang ada manifesto dan ada beberapa perkara yang telah kita, dan saya fikir macam saya sebut dulu, kita ada 53 inisiatif bila kita memerintah kerajaan negeri itu. Jadi bagi saya untuk kita ke depan itu, walaupun sebelum daripada itu kita tidak punya pengalaman, tetapi dengan pengalaman yang kita ada 22 bulan itu, saya fikir itu jauh lebih baik berbanding dengan Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional tidak pernah memimpin negeri Melaka. Jadi cuma cabaran kita adalah kepada Barisan Nasional itu sendiri, kerana Barisan Nasional memang adalah kerajaan yang kekal begitu. Tetapi
bukanlah mudah saya fikir Barisan Nasional kerajaan yang sedia ada hari ini kerjasama antara UMNO dan juga Perikatan Nasional itu untuk bersaing dengan kita, kerana UMNO dan Perikatan Nasional itu pun berbalah, tapi dalam masa yang sama untuk achieve apa yang kita telah capai itu bukanlah suatu yang mudah, terutamanya dari segi kemampuan kewangan kerajaan, insentif yang diberikan kepada rakyat, dan dia insentif, bukan semua kerajaan memberikan insentif, tapi dia harus melihat juga dengan keupayaan kewangan kerajaan itu sendiri. Okey, bagaimana dengan pengagihan kerusi yang ditinggalkan oleh Bersatu? Setakat ini apakah perkembangan? Kalau kita lihat cabaran kepada politik kita, walaupun kursi itu sudah ditinggalkan, tetapi di peringkat Pakatan Harapan kita masih menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan program-program melibatkan kebajikan. Lepas tu kita memastikan bahawa semak dan imbang itu berlaku juga di dun-dun yang ditinggalkan itu. Kerana kita yakin bahawa sokongan rakyat kepada kita, saya ambil satu contoh pada kursi macam Teluk Emas. Sebenarnya kursi Teluk Emas itu sebelum ada Bersatu pun, walaupun kita tidak pernah menang, tetapi kita pernah pada PRU yang ke-13 dengan majoriti hampir sekitar 700 undi saja. Maknanya kursi itu, sokongan kepada Pakatan Harapan itu sudah wujud. Masa itu adalah Pakatan Rakyat. Jadi ini yang kita lihat, bahawa sokongan asas kita sudah ada. Cuma bila kita sudah mentadbir dan kita mempunyai sokongan-sokongan baru, maka itu mesti diyakinkan rakyat bahawa kita memang boleh terus mentadbir kerajaan negeri itu.